Assalamualaikum, nama saya Nikno Syafiqah binti Nisir, nombor matrik 70736. Pada presentation kali ini, saya akan membentangkan tajuk final projek saya iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap pengurusan produksi dalam program televisyen iaitu Pencarian Nona Superwoman 2021 terbitan syarikat Anu Additive Sendian Berhad. Kita akan pergi ke bab 1 iaitu pengenalan. Dalam bab 1, pengkaji akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai tajuk kajian yang dijalankan oleh pengkaji iaitu impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi ke atas program televisyen Pencarian Nona Superwoman 2021 terbitan syarikat Anu Additive Sendian Berhad. Pengkaji akan membincangkan kesan-kesan yang dihadapi oleh pengurus produksi televisyen semasa melakukan penggambaran dalam sebuah rancangan reality show di televisyen. Pengkaji juga akan menyenaraikan beberapa soalan yang timbul dalam objektif yang ingin dicapai menerusi dalam kajian ini. Selain itu, bab ini turut mengandungi latar belakang kajian, skop kajian, penyata masalah kajian, skop dan lokasi kajian ini. Ini adalah latar belakang kajian. Kajian ini dijalankan untuk meneliti dan mengkaji mengenai impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi. Namun begitu, kajian ini memfokuskan kepada impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi dalam program televisyen iaitu Pencarian Nona Superwoman 2021 terbitan syarikat Anu Additive Sendian Berhad. Didapati banyak kesan dan cabaran sewaktu penggambaran dijalankan. Oleh itu, pemilihan lokasi ini juga dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan maklumat serta data-data yang diperlukan semasa pengkaji membuat kajian. Menurut sumber yang didapati, Anu Additive Sendian Berhad adalah sebuah badan agensi swasta atau usaha sama antara ASRO dan Karangcraft yang berperanan untuk menyebarkan kuasa pengetahuan dan hiburan melalui kandungan yang memberi inspirasi serta bermaklumat dan bercita-cita tinggi untuk konten yang dibuat kepada semua. Syarikat Anu Additive Sendian Berhad ditubuh pada tahun 2018. Selain itu, Anu Additive telah memiliki 39 harta itlat, 15 IPs terkenal yang telah menghasilkan pelbagai konten. Konten tersebut dinikmati melalui pelbagai platform termasuk cetak, digital dan TV. Seterusnya, kajian ini juga akan mengkaji mengenai impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi televisyen. Pandemik COVID-19 telah memberi impak yang sangat terkesan dalam industri seni, terutamanya kepada syarikat-syarikat produksi di Malaysia, termasuklah filem, televisyen dan sebagainya. Di samping itu, Ketua Production on TV Digital di syarikat Anu Additive Sendian Berhad iaitu Encik Haji Muhammad Farid bin Haji Sharif iaitu lebih dikenali sebagai Abang Boy. Televisyen Syarikat Anu Additive telah mengeluarkan program televisyen berepisod yang bertajuk Pencarian Nona Superwoman 2021 yang disiarkan di televisyen iaitu Astro Prima sepanjang pandemik COVID-19. Namun begitu, program televisyen Pencarian Nona Superwoman 2021 telah merupakan sebuah program terbaru dalam terbitan Anu Additive yang dilakukan sepanjang COVID-19. Oleh hal yang demikian, terdapat impak semasa melakukan penggambaran dan halangan semasa menjalankan penggambaran program tersebut sepanjang penularan pandemik COVID-19. Secara keseluruhannya, kajian ini akan tertumpu kepada impak pengurusan produksi sepanjang pengurusan produksi ketika pandemik COVID-19. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memberi sedikit inspirasi terhadap syarikat-syarikat produksi lain. Kajian ini juga akan membahaskan sedikit mengenai cara yang alternatif dalam syarikat produksi tersebut untuk melaksanakan program televisyen iaitu Pencarian Nona Superwoman 2021 yang dihadapi semasa penggambaran dijalankan sewaktu pandemik COVID-19. Cara alternatif digunakan pakai dalam produksi semasa penggambaran berlaku sepanjang pandemik COVID-19. Dalam kajian ini akan memberi cadangan kepada syarikat produksi lain untuk meneruskan melakukan penggambaran seperti biasa. Hal ini demikian kerana dengan adanya cara alternatif untuk melakukan penggambaran sewaktu pandemik COVID-19 dapat dipelajari bagaimana cara untuk menguruskan sebuah produksi yang menghadapi pelbagai kesan semasa melakukan penggambaran
sewaktu pandemik COVID-19. Kajian ini juga akan tertumpu kepada elemen impak pengurusan produksi dalam program televisyen iaitu Pencarian Nona Superwoman 21 dan langkah-langkah bagi syarikat produksi Annual Additive Sdn Bhd bagi mengatasi impak penggambaran tersebut semasa pandemik COVID-19. Seterusnya adalah penyataan masalah. Selain itu, sumber daripada Suhaimi Maggie, Jabil Mat Jabil, Baharudin Muhammad Arus, Rosli Sehira, Datu Razali, Datu Irza, Datoh Min Min 2020 menyatakan bahawa sepanjang suku pertama tahun 2020, organisasi dan syarikat produksi dalam sektor media, seni dan hiburan di seluruh dunia telah diminta untuk membantal, menghentikan dan menundakan aktiviti untuk khalayak awam dan terpaksa ditutup sepenuhnya apabila pandemik COVID-19 semakin menular dan kritikal kebanyakan negara. Seterusnya, menurut sumbernya lagi, kebanyakan syarikat produksi akan mengalami risiko yang tinggi untuk menyebarkan virus kerana wujudnya sentuhan secara fizikal ketika membuat persembahan atau berlakon atau penggambaran filem atau program televisyen ketika jangkitan virus COVID-19 menular di Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji turut terlibat secara langsung bersama pengurusan produksi ini ketika bermulanya penggambaran bagi program pencarian Nona Superwoman 21 tersebut ketika dalam pandemik COVID-19. Sepanjang aktiviti penggambaran yang dijalankan, pengkaji telah menyertai produksi DNU Additive Sdn Bhd kerana menjalani latihan industri. Apa yang pengkaji mendapati, sepanjang mengikut penggambaran tersebut mempunyai pelbagai rintangan semasa melakukan penggambaran, antaranya perkara yang telah terjadi dalam pengurusan produksi terpaksa menjalankan penggambaran secara atas talian dan terpaksa melakukan rakaman secara online menerusi Google Meet bersama peserta-peserta dan hos dalam program pencarian Nona Superwoman 21. Apa yang paling terkesan adalah kekurangan tenaga kerja dalam produksi. Selain itu, pengurusan produksi juga mendapat pelbagai halangan yang lain ketika melakukan rakaman secara online. Oleh hal yang demikian, semangat dan minat dalam kalangan produksi tidak mematahkan usaha walaupun menghadapi pelbagai rintangan yang telah menjadi impak dalam penggambaran. Penggambaran pada waktu itu telah berjalan secara langsung dan jayanya. Seterusnya adalah persoalan kajian. Berdasarkan permasalahan dalam kajian ini, berikut merupakan persoalan kajian pengkaji iaitu apakah impak pengurusan produksi terhadap program televisyen Pencarian Nona Superwoman 2021 semasa menjalankan penggambaran sewaktu penularan pandemik COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana cara syarikat produksi Annual Additive Sdn Bhd untuk melakukan penggambaran secara fizikal sewaktu dalam pandemik COVID-19. Seterusnya adalah objektif kajian. Dalam kajian yang bertajuk impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi ke atas program televisyen Pencarian Nona Superwoman 2021, terbitan syarikat Annual Additive Sdn Bhd mempunyai dua objektif yang ingin dicapai seperti yang terdapat di bawah ini adalah: yang pertama, untuk mengenal pasti impak yang dilalui produksi syarikat Annual Additive semasa melakukan penggambaran sepanjang penularan pandemik COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengkaji langkah-langkah pengurusan produksi syarikat Annual Additive Sdn Bhd dalam aktiviti penggambaran yang dijalankan sewaktu pandemik COVID-19. Ini adalah kepentingan kajian. Kajian-kajian yang dijalankan adalah mempunyai kepentingan tersendiri kepada persekitaran yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Dalam sebuah kajian tersendiri telah memberi impak yang sangat besar dalam industri seni di Malaysia serta menjadikan satu inisiatif kepada masyarakat dalam penyelesaian satu masalah yang dihadapi. Oleh hal yang demikian, kerajaan ini mempunyai kepentingan untuk menambah sedikit pengetahuan kepada masyarakat mengenai impak kepada produksi televisyen sepanjang pandemik COVID-19. Seterusnya adalah kajian ini amat penting dalam meningkatkan kefahaman kepada masyarakat terhadap kepentingan dalam mengekalkan kegiatan
industri seni walaupun ketika pandemik COVID-19. Selain itu, pengkaji akan menumpukan kepada impak yang terbesar dalam penularan COVID-19 kepada syarikat produksi televisyen. Syarikat produksi televisyen juga mengalami kerugian yang besar sehingga mereka hilang pekerjaan serta hilang punca rezeki. Pengkaji juga turut memfokuskan kepada impak pengurusan produksi yang memberikan kesan semasa melakukan penggambaran program televisyen reality show iaitu Pencarian Nona Superwoman 21. Selanjutnya, dalam kajian ini, pengkaji akan mengumpas dengan lebih lanjut mengenai langkah-langkah bagaimana pengurusan produksi dari syarikat Annual Additive Sdn Bhd melakukan aktiviti penggambaran Pencarian Nona Superwoman 21 yang dijalankan sewaktu pandemik COVID-19 dalam kawalan pergerakan ketat iaitu PKP. Oleh hal demikian, pengkaji akan mendapatkan data-data bagaimana pengurusan produksi televisyen mencari jalan penyelesaian untuk meneruskan penggambaran yang mereka telah rancang sebelum adanya arahan dari kerajaan kerana penularan pandemik COVID-19 yang semakin mengganas. Dengan adanya langkah-langkah yang terbaru dan mengatasi impak dapat membantu para pengurus produksi televisyen yang lain dalam menghasilkan program televisyen semasa pandemik COVID-19 di Malaysia. Akhir sekali dalam bab 1 iaitu skop dan lokasi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji akan memfokuskan kepada impak COVID-19 ke atas pengurusan produksi televisyen iaitu syarikat Annual Additive Sdn Bhd dalam program reality show yang bertajuk Pencarian Nona Superwoman 21. Dalam kajian ini, program reality show iaitu program Pencarian Nona Superwoman 21 merupakan objek yang utama dalam kajian ini. Selain itu, pengkaji turut memfokuskan terhadap pengurusan produksi syarikat Annual Additive Sdn Bhd. Seterusnya, pengkaji telah menspesifikasikan kajian ini dengan mengkaji impak pengurusan produksi program reality show iaitu Pencarian Nona Superwoman 21 sepanjang negara dilanda penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Fokus dalam kajian ini tertentu kepada langkah-langkah pengurusan produksi dari syarikat Annual Additive semasa menjalankan aktiviti penggambaran secara fizikal sewaktu pandemik COVID-19 untuk mengurangkan kesan yang produksi televisyen hadapi semasa menjalankan penggambaran. Selain itu, pengkaji akan menggunakan kaedah interview iaitu dengan menemu bual pengarah program reality show dan kru-kru produksi sebagai pemerhatian kepada pengkaji sendiri untuk mendapatkan data-data yang lebih kukuh dalam kajian ini. Lokasi pada kajian ini adalah di sebuah syarikat produksi televisyen iaitu Annual Additive Sdn Bhd. Berikut adalah syarikat swasta yang telah menerbitkan sebuah rancangan televisyen reality show yang dinamakan Pencarian Nona Superwoman 21. Syarikat tersebut ditempatkan di Shah Alam, Selangor dan syarikat tersebut merupakan anak syarikat Astro dan Karan Craft. Akhir sekali, syarikat tersebut ditubuhkan sejak 2 Mei 2018 sehingga kini. Bab 2, kajian literatur. Dalam bab 2 ini, pengkaji akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai apa itu pengurusan produksi, program televisyen dan impak COVID-19 pengurusan produksi. Pengkaji dapat melalui dapatan kajian yang lepas yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu berkenaan dengan impak pengurusan produksi semasa melakukan penggambaran sewaktu dalam pandemik COVID. Pengurusan produksi. Kajian ini berkaitan dengan impak pengurusan produksi merupakan salah satu isu tidak asing lagi dalam industri kreatif di Malaysia dan beberapa kajian berkaitan telah pun dilakukan seperti contoh Sharman 1989 mendapati bahawa peringkat pengurusan dalam semua kemudahan pengendalian bakat dan kru-kru dan menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan di tempat penggambaran ketika di masa itu. Selain itu, menurut semua buku dari The Production Manager Toolkits by Gary Garland dan J. Sharon 2016 menyatakan bahawa pengurusan produksi dilihat oleh banyak orang yang berbeza sebagai banyak perkara yang berbeza iaitu dari keupayaan untuk menguruskan pengeluaran dari awal hingga akhir
Ia adalah keupayaan untuk memastikan projek itu berlaku tepat pada masanya mengikut bajet dengan selamat. Selain itu juga, pengurusan produksi mengambil kemahiran organisasi, komunikasi dan perancangan strategi mereka untuk menyediakan struktur bagi idea dan menjadikan sebuah hasil, dan ia mungkin tidak kelihatan kepada orang ramai sebagai kedudukan kreatif, tetapi ia adalah seni. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa faktor pengurusan produksi boleh dikaitkan dengan teknik pengurusan untuk mencapai pengurusan produksi yang berkesan dan berjaya. Program televisyen. Kajian berkenaan dengan program televisyen bukan satu isu yang baru di Malaysia ini, dan terdapat beberapa kajian yang terdahulu telah pun dikaji oleh pekaji lain, iaitu Malik 2019 mendefinisikan program televisyen juga diertikan sebagai program siaran yang merupakan satu bahagian atau segmen dari siaran radio ataupun televisyen secara keseluruhannya. Selain itu, Malik 2019 juga menyatakan bahawa televisyen dapat disimpulkan segala dan disiarkan pada media masa televisyen merupakan sebuah tayangan atau program, manakala program siaran televisyen terbagi kepada dua bahagian, iaitu program hiburan dan informasi tersebut sebagai program berita. Ada juga mendapati dari kajian lain turut menyatakan bahawa di Malaysia sudah lebih 3 dekad televisyen merupakan satu-satunya sistem yang digunakan untuk menghantar isyarat televisyen. Dapatan kajian ini membuktikan bahawa program televisyen berkembang dengan peralihan penyiaran televisyen turut disokong oleh pengembangan jalur lebar yang semakin menjadi perhatian masyarakat di negara ini. Kajian berkaitan dengan impak COVID-19 dalam pengurusan produksi, satu isu yang baru terjadi di Malaysia, dan beberapa kajian berkaitan telah pun dilakukan. Bagi pengurusan produksi sedang melakukan penggambaran ketika dalam penularan pandemik COVID-19, terdapat kesan-kesan yang diterima oleh pengurusan produksi, antaranya adalah penggambaran fizikal bertukar secara dalam talian. Hal ini kerana produksi mendapat kesan yang mendalam dari pandemik COVID-19 sewaktu melakukan penggambaran di kawasan luar. Bagi impak COVID-19 kepada pengurusan produksi, kebanyakan mereka menerima kesan tersebut membuatkan mereka susah untuk melakukan penggambaran secara fizikal. Bab 3 iaitu bab yang terakhir, iaitu metodologi kajian. Dalam bab ini, pekaji akan menjelaskan tentang metodologi kajian yang digunakan untuk mengumpul data bagi kajian ini. Menurut Fahmi 2012 menerangkan bahawa metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Selain itu, metodologi kajian ini menjadikan kajian yang dijalankan adalah lebih bersistematik dan menjalankan kajian lebih terarah dengan pencapaian objektif. Metodologi juga bermaksud ilmu mengetahui metod dan disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian untuk mencapai tujuan yang tertentu. Selain itu, metodologi kajian bertujuan untuk membantu pengkaji memahami dengan lebih luas atau lebih terperinci tentang aplikasi kaedah dengan membuat huraian mengenai proses dalam kajian. Pengkaji telah sedaya upaya untuk memanfaatkan teori penyelidikan ini dengan menggunakan pelbagai kaedah kajian untuk menghasilkan kajian yang sempurna. Seterusnya adalah rekaan kajian. Kajian ini berbentuk kajian inferensi dengan menggunakan kaedah kualitatif. Data kaedah kualitatif yang dipungut oleh temu bual dan rujukan seperti internet. Menurut Sun 2011, data-data yang diperolehi daripada sampel rawat yang kemudiannya dianalisis dan dipersembahkan dengan statistik perihal dan ujian signifikasi. Data-data statistik tersebut akan memberi kesimpulan kepada kajian yang telah dikaji. Iaitu dalam kajian ini, pengkaji akan mengkaji impak pandemik COVID-19 dalam pengurusan produksi ke atas program televisyen, iaitu pencarian Nona Superwoman 2001, terbitan syarikat Annual Additive Sinar Berhad. Instrumen kajian. Instrumen kajian ini adalah alat atau cara untuk mendapatkan maklumat dan data kajian. Untuk menjalankan kajian ini, terdapat satu kaedah yang akan digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan data kajian kualitatif. Kajian kualitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kualitatif. Selain itu, data dari kajian kualitatif tersebut diperolehi dengan kaedah rujukan dan temu bual. Kedua-dua kaedah tersebut akan memberi maklumat yang tepat dan jelas untuk memenuhi kehendak persoalan kajian yang dibuat oleh pengkaji yang berdasarkan objektif kajian ini. Dalam bab 3 iaitu cara untuk mendapatkan data dan maklumat. Pengkaji telah menggunakan 3 teknik, iaitu yang pertama adalah teknik pengumpulan data kualitatif. Data kajian ini diperolehi daripada teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik ini mempunyai bentuk data yang tersendiri yang berbeza dengan penyelidikan kualitatif. Selain itu, data kualitatif terdiri daripada bentuk temu bual,
pemerhatian dan analisis dokumen. Manakala kajian ini akan mendapatkan data melalui bentuk temu bual. Bentuk temu bual tersebut akan mendapatkan hasil pembicaraan iaitu kutipan secara langsung dari penyataan orang yang mengenai pengalaman, sikap, keyakinan dan pemikiran mereka dalam kesempatan temu bual yang mendalam. Yang kedua adalah kaedah temu bual. Temu bual merupakan satu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat yang tepat dengan bertanyakan secara langsung kepada informal secara bersemuka ataupun secara atas talian online. Selain itu, kajian temu bual merangkumi dua bentuk iaitu bentuk bual berstruktur dan temu bual secara tidak berstruktur. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah temu bual tidak berstruktur. Kaedah temu bual tidak berstruktur merupakan temu bual yang menggunakan senarai soalan yang telah dibina sebelum membuat sesi temu bual dijalankan. Selain itu juga, pengkaji juga akan mewawancara 4 orang informal yang merupakan pekerja dari anak syarikat Tabita Astro iaitu syarikat Anu Additive Sdn Bhd. Tujuan temu bual tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat dan data berkaitan dengan kajian ini. Antara kru-kru dari syarikat Anu Additive Sdn Bhd iaitu Encik Haji Muhammad Farid bin Haji Sharif merupakan Head of TV Production. Yang kedua adalah merupakan produser dari program pencarian Nona Super Woman 2001 iaitu Encik Muhammad Faiz dan Encik Nur Azmi Rosli. Seterusnya, informal yang keempat adalah seorang director dalam program pencarian Nona Super Woman juga iaitu Encik Mia Hatta. Tujuan pengkaji mewawancara keempat-empat kru tersebut adalah untuk mendapatkan maklumat dan data berkaitan dengan impak pengurusan produksi dalam syarikat Anu Additive Sdn Bhd sewaktu mereka menjalankan penggambaran ketika penularan pandemik COVID-19. Selain itu, pengkaji akan menyoal beberapa soalan yang berkaitan dengan objektif kajian ini. Yang terakhir sekali adalah kaedah rujukan. Dalam kajian ini, terdapat satu kaedah rujukan yang digunakan untuk pengaji iaitu kaedah internet. Kaedah kajian internet merupakan kaedah yang menggunakan internet di website seperti Google dan Google Scholar dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya adalah kerangka teori kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan teori berdasarkan dari Henry Fayol 1841 hingga 1925. Dapat membantu pengurusan produksi iaitu berdasarkan perancangan dan peringkat awal yang menentukan kejayaan sesebuah produksi dalam penghasilan program televisyen. Mengikut teori dalam sesebuah pengurusan organisasi yang formal perlu mempunyai struktur yang kukuh. Terdapat hasil sumber yang menyatakan bahawa struktur organisasi menggambarkan satu corak aktiviti yang formal disertai dengan kehendak dan perhubungan antara ahli organisasi tersebut iaitu Ismail 2002. Seterusnya adalah pengkaji akan membincangkan bagaimana kerja-kerja pengurusan teori pengurusan seni boleh diamalkan secara maksimum dalam pengurusan production di industri kreatif seni berdasarkan teori Henry Fayol bagi menjayakan aktiviti kesenian. Selain itu, Henry Fayol merupakan seorang tokoh di awal azam pembinaan teori pengurusan dari Perancis dan seorang jurutera industri pelombongan. Beliau telah memperkenalkan satu teori pengurusan yang sangat berkesan dan telah membantu menguntungkan syarikat pelombongan tempat kerjanya yang ketika itu sedang mengalami kerugian. Hal ini kerana pengkaji telah memilih teori dari Henry Fayol kerana teori tersebut sesuai dengan kerja-kerja pengurusan seni yang memfokuskan kepada pengurusan pentadbiran yang turut terbahagi kepada 5 perkara iaitu perancangan, perorganisasian, kepimpinan, penyelarasan dan pengawalan. Konsep pengurusan seni adaptasi daripada Henry Fayol 1941 hingga 1925. Berdasarkan Raja 1, konsep pengurusan seni adaptasi daripada Henry Fayol 1941 hingga 1925 ialah proses pengurusan dalam sesebuah produksi seni sama ada dalam industri filem, industri persembahan, industri televisyen dan sebagainya. Dalam konsep pengurusan seni di atas, konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam sesebuah pengurusan produksi. Hal ini kerana teori tersebut akan lebih berkesan dalam sesebuah pengurusan produksi yang terkesan dengan cara pengurusan yang salah dalam syarikat mereka, iaitu Zulkifli 2020. Dengan teori pengurusan seni dalam syarikat produksi dapat meningkatkan lagi kerancakan proses melakukan program televisyen. Konsep dari Henry Fayol menunjukkan proses pengurusan seni seperti pra-produksi, proses produksi, proses minggu produksi dan proses pasca produksi. Manakala bagi 5 teori pengurusan adalah perancangan, perorganisasian, kepimpinan, penyelarasan dan pengawalan. Dalam kajian ini, pengkaji akan tertumpu kepada teori pengurusan seni terhadap proses produksi iaitu melalui 3 iaitu pre-produksi. Pre-produksi menunjukkan kepada peringkat yang dimaksudkan kepada semua yang dilakukan sebelum memasuki studio atau di lokasi penggambaran. Dalam proses yang pertama, pre-produksi melibatkan penjanaan idea, penyelidikan skrip, perbincangan dengan kesemua kru-kru dan pelakon, peralatan penyusunan, video atau video pita, hartanah,
pakaian, reka bentuk set dan pencarian lokasi dan tempahan tempat penggambaran. Dalam peringkat pre-produksi, memerlukan idea yang jelas tentang apa yang ingin dibuat. Sekiranya memperolehi idea yang jelas pada yang ingin dibuat, maka akan dapat membuatkan sebuah program yang baik dan boleh difahami oleh penonton. Peringkat yang seterusnya adalah untuk mendapatkan idea kepada image television. Untuk menterjemahkan idea pada skrin dengan berkesan, memerlukan idea dan baik dan skrip yang lebih terperinci. Secara keseluruhannya, pada peringkat awal ini iaitu pre-produksi, melibatkan perancangan segala-galanya lebih awal. Hal ini kerana sangat penting untuk mendapatkan segala yang dirancang untuk menjalankan program tersebut. Yang kedua adalah produksi. Produksi adalah peringkat apabila sudah berada di tingkat studio atau di lokasi penggambaran dan bersedia untuk menjalankan penggambaran. Selain itu, ia termasuklah pengurusan kesemua kemudahan pengendalian pelakon dan kru-kru produksi, pengawalan orang ramai ketika penggambaran berjalan dan menyelesaikan sebarang masalah yang berkaitan di tempat kejadian di lokasi penggambaran. Dan akhir sekali adalah pasca produksi. Pada peringkat pasca produksi adalah peringkat bagi pengeluaran program. Peringkat ini adalah mendapat bentuk akhir program yang termasuklah melakukan pemotongan visual yang dirakam ketika penggambaran, seperti penyusunan visual dalam urutan yang betul, penggunaan yang diingini, kesan untuk visual atau teks, caption, rakaman ulasan, muzik atau lagu rangkaman yang berhimpunan akhir keseluruhan program. Yang terakhir sekali dalam kajian ini adalah hasil yang diharapkan melalui sumbangan kepada teori, pengkaji dan responden. Hasilnya adalah hasil yang diharapkan ketika menjalankan kajian ini. Kajian ini dijangka mencapai hasil berikut, iaitu untuk membuktikan bahawa teori konsep pengurusan seni Henry Fayol adalah kaedah atau cara yang diterapkan dalam pengurusan produksi oleh program televisyen. Yang kedua, mendalami kepentingan nilai dan pengajaran daripada model-model pengurusan seni yang digunakan agar pengurusan produksi memiliki motivasi dan yang tinggi dalam menjalankan tugasan mereka. Dan akhir sekali, menghasilkan sebuah kumpulan pengurusan produksi televisyen yang berkaliber dan bijak dalam menyelesaikan masalah.